Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul. Dan bukan Rasulullah sajalah, dan semua para anbiya alaihi wasallam itulah tuan-tuan semua. Nak lahir pemimpin bukan hanya spontan, dia perlu dibentuk, perlu dibina. Maka tuan-tuan semua, sini kita tengok benda yang ada kebersamaan di antara para anbiya ialah jaga kambing. Kan? Dalam cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, di Madian ini, tuan-tuan semua, di antara kerja jaga kambing. Jaga kambing rupa-rupanya adalah kerja para anbiya alaihi wasallam, dan kerja ni sebenarnya ada hikmah di sebalik Allah Ta'ala apa dia ni letak kerja ni untuk dia lah. Di mana ada proses pentarbihan, ada pendidikan yang dia akan capai melalui jaga kambing ni. Di mana kisah buah kambing di sebelah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'a al-ghanam. Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata setiap nabi Allah Taala bangkit bawa kambing. Kan? Kemudian para sahabat tanya, anta ya Rasulullah, engkau yang sebagai kambing juga? Na'am, Rasulullah kata, aku bawa kambing di satu tempat, apa dia ni, namanya Qarari. Ada ulama kata Qarari adalah bawa kambing kerana mendapat habuan daripada ahli Mekah sebagai kerja Nabi lah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi diberikan dewasa. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala rancang ni sebenarnya ada hikmah. Apa Tuhan letak ada hikmah, apatah lagi dalam masalah bawa kambing ni. Bawa kambing ni sebagai persiapan apa dia ni untuk jadi pemimpin ataupun menjadi apa dia ni ketua sebenarnya. Di mana dia sebagai bawa kambing dia ada hikmah dia. Bagi kita tu bawa kambing mana dalam tak main telefon gitu ya. Tak, maknanya proses pendidikan anak untuk jadi pemimpin tu kadang-kadang tak berlaku sana kan. Cuba tengok tu sampai kambing ke boleh dapat. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak bina dia panggil sifat tawaduk. Kalau kambing dia terpaksa rendah diri, terpaksa kena cara kan, kalau gimana? Ini antara sifat penting bagi orang nak jadi pemimpin lah. Pemimpin dia kena ada sifat tawaduk. Ini antara benda yang Allah Ta'ala bentuk para anbiya alaihi wasallam dan Rasulullah sendiri semasa baginda sallallahu alaihi wasallam bawa kambing. Yang kedua pula tuan-tuan semua, bawa kambing ni dia boleh bentuk sifat berani. Orang nak jadi pemimpin ni kan berani, kan mengaku boleh jadi pemimpin tu tak? Sebab jadi pemimpin terpaksa berdepan dengan berbagai-bagai. Maka pendirian yang paling besar sekali ialah dia kena ada dia panggil sifat berani. Maka sepanjang bawa kambing kita kena berani kan. Kalau Rasulullah duduk di tepi bukit itu kena jaga, takut serigala dan semua. Maka nak sendiri dalam kelemahan dia akan didik dan peribadi para anbiya ni ataupun Rasulullah dan sebagainya jadi orang yang bersifat berani. Dua. Yang ketiga pula sifat rahmah. Kan? Orang nak jadi pemimpin dia kena ada sifat rahmah dia panggil. Cakna ataupun kesian belah. Apatah lagi kepada rakyat, kepada anak buah ni tu semua. Kan? Sebab itulah masa kambing ni cuba tengok kan. Ada kambing bermasalah. Ada kambing yang apa dia sakit, ada kambing sakit ke ni kan. Ini akan lahir sifat satu perasaan bagaimana nak ubah dia, nak jaga dia dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan semua adalah rahmat kan. Orang jadi pemimpin dan sifat lagu ni, sifat cana ataupun kesianlah kepada masyarakat. Yang tiga pula, yang keempat pula tuan-tuan semua, antara dua kambing yang dipanggil apa, dia boleh melahirkan sifat kepada sabar. Memanglah kalau jadi pemimpin kalau tak ada sabar main hancur kan. Sebab dia berdepan kerana masyarakat kan. Masyarakat tak suka berlaku waktu begitu, waktu gani, waktu loya, waktu ni kan. Maka dia perlu sabar untuk menangani permasalahan dan sebagainya. Maka di sebalik bawa kambing itu memang kena sabar semua lah kan. Tuan-tuan bila tahu dah kerana kambing baik-baik diri dia tak. Kalau ke mana mari gelak langit tu lari kita kadang-kadang kan. Ya kambing hati lah. Tapi boleh jadi kita tak nampak sana. Kalau orang biasa berdepan suasana kambing, dia tahu lah perhitungan kambing kan. Ini semua tuan-tuan semua adalah nak bina kita jadi apa dia, ada sifat sabar. Yang berikut pula adalah kambing ni dia bina kita suka tolong orang. Musa'adatul akhirin dia kata, suka tolong kan.
apa. Kita dalam kita apa? Kita berkambing banyak kan dulu. Itu apa ada tuluhan dan sebagainya. Dan banyak lagi ada tu semua kalau kita nak perhati lah. Itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih para anbiya alaihi wassalam kerja dia sebelum dilantik jadi rasul dah kerja berkambing. Boleh ajar anak kita gini. Anak kita tak kambing lagi dia tak sedang orang kan. Dia nak main komputer, nak main coding ya. Itu tu sebenarnya satu didikan lah sebenarnya. Itulah Nabi kata man ba'atsallahu nabiyyan illa wara'a al-ghanam. Allah Ta'ala tak bangkit para Nabi alaihi wassalam kecuali mereka ni pelihara kambing. Itulah tu semua ceritanya Rasulullah dan juga Nabi lain antara Musa kita bicara 10 tahun Nabi Musa berada di Madian. Ini adalah proses Allah Ta'ala nak bina Nabi Musa AS, ketahanan jiwa dan sebagainya untuk sebagai persiapan untuk dilantik sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berdepan dengan bapa segala tahu ialah Fir'aun dan kuncu-kuncu dia. Kemudian kita masuk ayat ke-29. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihi kusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dia berangkat dengan keluarganya kembali ke Mesir. Dia melihat api di lereng bukit Sinai, Tur Sinai. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau bawa sepotong daripada api itu agar kamu dapat menghangatkan badan. Terus apabila sudah 10 tahun dah, Rasulullah kepada Nabi Musa AS sebagai seorang Muslim, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tepat janji dia. Orang Islam memang tepat janji lah 10 tahun. Kemudian tuan-tuan semua duduk sana tu mari teringat kepada keluarga di Mesir sana. Kemudian apabila sampai 10 tahun dia minta kebenaran daripada tua dia nak balik ke Mesir. Dalam perjalanan balik ni berapa orang yang balik? Disebutkan ahlihi. Yang balik sini tuan-tuan semua kalau tengok dalam kitab tafsir dia sebut dia, isteri dia, anak-anak dia, kemudian apa dia ni khadam dia. Dan ada juga riwayat mengatakan beberapa ekor kambing yang dia bawa sekali. Dan perjalanan ni daripada Madian menuju kepada Mesir. Perjalanan yang tuan-tuan semua dia dua keadaan. Pertama sekali perjalanan yang jauh. Jauh rasa, kemudian kepakaran jalan ni memang mungkin dia tak ada pada masa itulah. Sampai dia sebut dia sesat dalam perjalanan ni. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah dalam suasana udara yang cukup sejuk. Cukup dekat. Bayangkanlah padang pasir tuan-tuan. Saya pernah pergi kawasan ini, kawasan Tur Sinai ni apa ni Pak Nabi Musa ni memang satu kawasan yang padang pasir, kawasan berbukit bukau dan sebagainya. Saya pernah naik tempat bukit Tur Sinai daripada bawah sampai atas 7 jam perjalanan ni. Tapi benar berlaku di sekitar itulah. Sebab Tur Sinai ni kuasa bukit ni tuan-tuan semua dia perjalanan jauh lah. Ada perjalanan daripada Kairah ke sini lebih ke 7 jam melalui bas. Kemudian naik bawah sampai atas tempat Nabi Musa terima wahyu daripada Allah Ta'ala tuan-tuan semua lebih kurang 3 jam perjalanan ni. Biasa kita naik lepas daripada waktu Isya lah. Lepas waktu Isya sampai sana waktu subuh. Kita tak naik waktu pagi ni. Sebab memang tak boleh nampak. Pagi nampak memang nampak sangat bawah. Nampak orang tiga dia memang tak sedar lah. Yang waktu malam tak nampak ke, nampak jalan gitu. Ini kawasan tu semua kawasan. Kalau orang di Mesir kadang-kadang di antara tempat yang melawat. Orang tua tak lagi ni pada naik tinggi sangat. Terus semua dalam perjalanan ni terus semua apabila dia pergi tadi dalam perjalanan mengikut cerita mengatakan dia masa tu dia perlu 2 kali lah. Yang pertama sekali perlu kepada orang yang akan bagi tahu jalan untuk menuju kepada Mesir. Yang kedua cari benda-benda yang boleh apa dia panggil apa sejuk gapo-gapo yang boleh menangkan sejuk dia kan. Pada dalam perjalanan yang terus Nabi Musa AS nasal min janib turi.
Anasa ni dah tengok dalam keadaan jelas. Tengok apa tenang, tengok kan, ada tengok di sebelah bukit tu ada cahaya, ada api. Anasa ni dalam bahasa Arab maknanya absara, tengok. Tapi dia beza absara ni, anasa ni dia tengok bukan bahasa tenang dengan apa yang dia tengok. Kan? Dia tengok sana, tengok api tu semua, maka dia sebut pada keluarga dia. Kan? Ini nak cerita bagaimana tanggungjawabnya seorang Muslim, tanggungjawabnya Nabi Musa AS dan seorang Muslim kepada penjagaan kepada keluarga lah. Masa tu lama pakat gigi apa semua, anak bini ke apa semua, khadam ke apa semua, dia perlu kepada penjagaan. Sebab tu sebagai melaksanakan tanggungjawab kan. Dan perjalanan yang saya sebut tadi, tak ada apa, tak ada orang sesak jalan, tak ada orang yang bimbing jalan, yang kedua pula dalam keadaan sejuk ni, maka dia rasa bertanggungjawab. Kan? Maka akhir sekali pun kita tengok api tu semua, dia kata kepada dia, qala li ahli kuthu inni anastu nara. Kata dia, wahai, dia sebut kepada keluarga dia lah, minta supaya duduk situ sekejap. Duduk tempat tu, dia nak pergi tempat nampak api tu. Kan? Di mana dua benda yang dia diharap sangat. Dalam masa dia tengok api tu, dia minta keluarga dia duduk situ sekejap. Kemudian dia nak pergi tempat api tu, dia harap dua perkara. Yang pertama sekali adalah la'alli atikum minha bikhabarin. Maknanya kata dia melihat mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepada kamu. Sini khabar itu mana kita ulama dia fasir maknanya memang sak jalan lah. Dia pergi sana memang nak tanya, kalau jumpa orang nak tanya di manakah jalan menuju kepada Mesir. Yang kedua pula ialah harapan dia ialah untuk mendapatkan apa dia ni membawa sepotong daripada api agar kamu dapat menghangatkan badan. Lepas tu kalau sejuk dia salah kita, dia panggil dia dia panggil. Tak boleh api ke apa semua tu lah. Itu pengharapan dia yang sangat-sangat diharap oleh Nabi Musa dan keluarga dia okay lah. Perjalanan jauh tu semua kan. Kemudian keadaan udara pula sejuk. Sejuk tanah harap tu semua, tempat-tempat dia memang sejuk sangat lah. Kan, memang sejuk. Biasalah kami di Mesir seminggu dua tak mandi, itu masa sejuk tu benda biasa lah. Kan, tapi maknanya apatah kawasan ni, maka kawasan cukup sejuk sangat. Kan, itulah dua tujuan dia pergi sana. Maknanya apa dia ni mengharapkan apa dua perkara. Pertama sekali agak di sana ada orang yang boleh tunjuk jalan. Yang kedua pula ialah agak-agak di sana ada api yang boleh apa dia ni boleh dia orang buat apa dia ni, buat menghilangkan apa dia ni, menghilangkan apa dia sejuk kan. Falamma ataha nudiya min syatil wadi al-ayman fil buq'ati al-mubarakati min asy-syajarati ayya Musa inni ana Allah rabbul alamin. Dia tak terbayang pun akan berjumpa satu benda yang luar biasa lah. Kan, sebab masa tu ketua semua dia masih lagi tidak diangkat jadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah bermulanya pelantikan daripada Allah Taala Nabi Musa sebagai Rasul. Ayat yang ke-30 terdapat, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari Tuhan pinggir sebelah kanan lembah. Sebelah kanan tiba-tiba dia dapat panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seru. Dia kita jual lah, yang kita jual nak cari api ataupun nak tanya khabar, takut-takut di sana ada orang boleh tunjuk jalan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala nak benar besar daripada itu lagi. Semasa dia pergi, dia tu semua di sebelah kanan, saya panggil dia. Saya panggil dia apa? Dari sebatang pohon pada sebidang tanah yang diberkati, tempat yang diberkati pada masa itulah. Dipanggil apa dia ni? Fisyatil wadil aymani fil bu'atil mubarakah, tempat yang penuh keberkatan. Dikatakan barakah maknanya tempat yang suci, tak dicemari dengan barang-barang yang tak molek. Tempat itulah ketua semua. Kalau tengok dalam ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya pada Nabi Musa AS ni dia ucap kasut lah. Ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Dan surah Taha kalau kita baca, Allah Ta'ala pula sampai sinilah sebelum dapat apa dia ni, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni lantik dan sebagainya, di mana Nabi Musa diminta supaya apa dia ni pecah kasut. Pecah kasut itu terus tanda lah kita nak beribadah, kita nak berdamping Allah Ta'ala ni, mana kita kena bersih diri lah, macam tu. Maka pada sampai situ Nabi Musa dah mula dilantik dan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala
ya Musa inni ana rabbul alam inni ana Allah rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Mana tuan semua, ini satu kenyataan daripada Allah Ta'ala kepada Musa lah. Satu apa dia ni, mengisytiharkan Allah Ta'ala isytihar diri dia kepada Musa AS sebagai Tuhan. Di mana Allah Ta'ala ni Tuhan bukan Tuhan saja, Tuhan kepada segala alam. Bukannya nak mengedarkan sifat ketakutan kepada Nabi Musa AS, bahawasanya Allah Ta'ala yang bercakap Nabi Musa, yang akan lantik Nabi Musa AS sebagai Rasul adalah Tuhan segala-galanya. Inilah tuan-tuan semua di antara ucapan pertama yang Allah SWT bagi tahu kepada Nabi Musa AS. Dah sampai sana nak dikatakan inni ana rabbul alamin. Kemudian lepas daripada itu tuan-tuan semua, lepas daripada Allah Ta'ala sebut itu, dua perkara yang Allah Ta'ala minta supaya Nabi Musa buat. Di mana Nabi Musa ini dilantik sebagai Rasul, kemudian Allah Ta'ala kuatkan Nabi Musa dengan dua mukjizat. Yang pertama sekali Allah Ta'ala kata wa an alqi 'asha falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Dan lemparkanlah, ni yang pertama tuan-tuan semua, Allah Ta'ala pada hari ini satu mukjizat yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Musa AS. Dan mukjizat inilah sebagai bukti kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebenaran Nabi Musa AS untuk berdepan dengan Fir'aun lepas daripada ni. Maka kata dia, dan lemparkanlah tungkat. Nabi Musa ni dia main buat tungkat lah. Tungkat ni pada dasar yang belum dah dilantik sebagai Rasul. Tungkat ni adalah apa dia untuk kantor kayu ke apa danau kayu ke apa semua sebagai bekalan makanan untuk binatang lah. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa cuba nak tunjuk kepada Musa AS kuasa Tuhan mengatasi apa yang Nabi Musa tengok. Nabi Musa ingat yang maknanya tak tukar hanya sekadar gitu ya, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada Nabi Musa tentang Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tukar yang begitu ke, tukar yang apa dia ni yang hanya sekadar buat benda-benda gitu kan. Daripada tu yang Allah Ta'ala mampu buat. Dan lemparkanlah tungkatmu, maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, bila lempar tiba-tiba gerak. Nabi Musa masa tu pun mula dia rasa yakin lah, maknanya mula-mula sekali memang rasa bila rasa sekali yakin bahawa ini ada arahan daripada Allah Ta'ala. Dia pun lempar lah, lempar tungkat tadi. Dia melihat bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang besar. Dia lempar, tengok asalnya kayu kan. Tapi Allah Ta'ala cuba nak tunjuk kepada Musa kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tukar ni jadi ular. Bila jadi ular tu, bayangkanlah tuan-tuan semua manusia kan tengok bagi tak sempat takut kalau mana kita berlari, kalau mana kan tiba-tiba tukar kita bawa jadi ular ke semua ni. Maka tabiat manusia dah begitulah. Dia rasa takut dengan benda yang tak pernah dia tengok kan, apatah lagi dalam bentuk ular. Masa itulah tu sikap Nabi wala mudbiran wala lari Nabi Musa. Nabi Musa pada hari ni lari bermakna lari ke belakang. Dalam akhir mana dalam yarji lari. Takut dengan apa yang berlaku depan dia tu. Terus maka sekali Allah Ta'ala panggil, ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Dia kata wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Mari tak apa wahai Musa, kata dia, mari ambil semula, engkau di antara orang yang telah diberi keamanan oleh Allah Subhanahu. Tak apa, ular ni yang kamu nampak jadi tidak beri mudarat kepada kamu. Allah Ta'ala akan jaga kamu, Allah Ta'ala akan beri keamanan kepada kamu. Ini tentu semua jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Musa AS. Ini tentu semua perjalanan Musa bagaimana daripada awal dia dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula, arahan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu itu, ia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Masuk tangan dalam ni, kemudian keluar tengok bersinar-sinar tangan. Ini semua tuan-tuan semua adalah bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Musa AS. Ini semua tuan-tuan semua pelik yang tak pernah dilihat oleh Nabi Musa AS.
Kan? Lepas tu tangan keluar bercahaya tu bukan tangan parut ke apa dak, ni comel bercahaya tu. Kan? Boleh keluar daripada apa dia ni, daripada baju dia tadi kan, yang itu cantik, yang bercahaya. Kemudian tuan-tuan semua, apa dia ni, dua-dua benda ni kadang-kadang menyebabkan takut. Takut. Apa yang Allah Ta'ala cadang kepada Musa untuk hilang ketakutan. Dan dakapkanlah kedua tanganmu ke dalam dadamu apabila ketakutan. Tak tangis sini kan. Lepas tu lah orang kita kan, apabila budak-budak kena gapo kan, dia tak sini kan. Jangan sini sebenarnya ni. Kan? Jangan sini kan, tak sebelah kiri ni dah. Sebab tu kalau mengikut Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, kalau tengok isyarah kata dia, kullu khaifin idza wada'a yadahu ala sadrihi zala khawfuhu. Setiap orang takut ni, apabila letak tangan dia di dada dia ni, kata insya-Allah kehilang takutan dia. Sebab tu kan budak-budak kan, bila berlaku gapo kita pegang kita sini biasanya kan. Orang tua kita walaupun tak ngaji Quran, rupanya mana ilmu dia kan. Ada juga barang-barang kepada dia. Kan? Sebenarnya ini antara ilmu yang Allah Ta'ala ajar kepada Musa AS untuk menghilangkan ketakutan. Sebab peristiwa berlaku depan Musa tak pernah berlaku dalam kehidupan Musa AS. Maka kaedah Allah kata wadmum ilaika janahika minar rahbi. Kan? Pegang sini, pegang dada ni, tak tangan dada ni, maka insya-Allah Allah SWT akan menghilangkan ketakutan. Rahb itu mana takut. Okey. Ni dua perkara tuan-tuan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni beri sebagai mukjizat pada Musa. Dua perkara untuk guna apa? Fadzalika burhanan min rabbil ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasikin. Okay. Dan kata dia, kedua-dua tanganmu ke dalam apa dia ni, itulah dua mukjizat daripada Tuhanmu yang akan engkau petunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya, sesungguhnya mereka adalah orang fasik. Dua perkara inilah tuan semua di antara benda yang Nabi Musa akan tunjuk kepada apa dia, kepada Firaun, bukti kenabian dia, bukti kerasulian, bukti kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Taala hantar Nabi Musa kepada Firaun sebab dia orang ni innahum kanu qauman fasikin. Sebab dia orang ni fasik, perlu kepada ajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kembali mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara tujuan kenapa Nabi Musa AS diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa kaum dia yang fasik tadi supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab mereka dua orang ni, Firaun dan juga pembesar-pembesar dia, penuh sangat kepada apa dia ni, orang yang akan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab fasik sangat mana yang kita dah bincang sebelum ni lah. Kan? Kita bincang ada ayat yang awal dulu, di mana Allah Ta'ala sebut innahu kana minal mufsidin. Ni orang macam ni perlu kepada ajak dia orang, kembali dia orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan semua bermulanya apa dia ni, episod dia panggil apa dia ni, kerasulan Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa AS tuan semua bila macam seolah dilantik lah sebagai rasul ni, apa yang kerisauan yang lahir daripada Nabi Musa ni, bagi bimbang untuk perkara lah. Kan? Bukan bimbang, bukan tak serik kepada tugasan yang telah diamanah oleh Allah Ta'ala, tapi bimbang takut apa dia ni, isu berkaitan dengan dakwah yang telah dia beri amanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Di mana yang pertama sekali kata dia, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Yang pertama sekali kata dia apa dia ni, dia sebut sini ialah apabila dia Musa AS berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang daripada golongan mereka sehingga aku takut mereka akan bunuh aku. Takut mereka langsung dengan dakwah terhalang sebab apa dia ni tidak tanduk atau tidak balas mereka itu kepada Musa AS. Sebab sebelum ni kita dah bincang baru ni kan, minggu lepas ataupun sebelum ni Nabi Musa AS dia bunuh satu orang di kalangan orang Kipti kan, dan peristiwa ni dia riuh dah, yang menyebabkan dia telah diarah, dia diarah supaya dibunuh dia. Dan sebab apa dia tindakan Nabi Musa. Sedang Musa memang takut peristiwa ni masih lagi segar di kalangan dia orang, dan penyebab pada mereka bertindak pada Nabi Musa AS. Takut-takut lepas menjadi masalah nak sapa dakwah ke terhalang dan sebagainya. Ini antara benda yang Nabi Musa dia sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Aku bimbang setelah aku pernah, ya Allah kata dia, aku pernah bunuh orang sebelum ni, takut orang kemudian takut dia orang usaha untuk bunuh aku balik. Mungkin kemudian ini mungkin terhalang daripada menyampaikan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pula, tentu Nabi Musa ni dia mungkin di segi percakapan dia tak fasih macam orang lain lah. Sebab orang nak dakwah orang ni antara alat yang penting adalah penyampaian yang jelas. Kalau ke mana kan? Orang dakwah di dalam dakwah dia perlu kepada pembantu. Kan? Dokar pertama sekali maknanya dia perlu pada lisan atau lisan lidah yang fasih untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dia rasa dia tak fasih kalau banding dengan saudara dia itu Harun. Kan? Dia rasa Harun lebih fasih daripada dia dari segi cakap lah. Nak cerita-cerita tu semua dalam dakwah ni antara faktor yang penting juga dalam usaha untuk menyampaikan mesej Islam kepada orang lain adalah kenyataan ataupun dia panggil kecek je lah. Sebab itulah dia minta Tuhan kata wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dia Musa berkata dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Sini tuan semua kita tengok kan dia minta Nabi Musa Nabi Musa minta Allah Ta'ala supaya saudara dia Nabi Harun membantu dia. Kita dalam kerja-kerja kita dalam background ni katakanlah kan ada orang yang background ni dalam Islam boleh ada ambil keluarga dekat bersama-sama kita kan. Macam orang tuduh dia ni dalam sejarah Sayyidina Osman di antara sebab yang menyebabkan orang menentang dia kerana Sayyidina Osman ambil keluarga dia jadi pimpinan dan sebagainya. Tentu semua dalam Islam ni tak salah kita ambil keluarga kita yang layak. Yang kita nak baca Quran ni tak molek dengan Quran ni tidak ada kelayakan. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Taha kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa lagi tu? Waj'alni waziran min ahli kan. Nabi Musa sebut kepada Allah Ta'ala jadikanlah maknanya orang yang bantu dia orang di kalangan keluarga aku. Sini apa yang dibuat oleh Sayyidina Osman pada masa dulu tak salah sebab dia rasa orang yang dilantik memang ada kelayakan walaupun dia keluarga kita. Tapi yang kita dah bincang, kita dah marah Quran ni memang tak ada kelayakan semata-mata maknanya keluarga kan. Itu yang tak bolehnya. Tapi kalau keluarga kita ada kelayakan, ada kemampuan dan sebagainya tak salah kita lantik dia. Di mana Nabi Musa AS dia minta Allah Ta'ala sebut keluarga dia. Waj'alni waziran min ahli dia sebut gitu. Kan? Macam kisah ni lah. Wa Harun akhi wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dan saudaraku Harun kata dia. Masa tu tuan-tuan semua kalau tengok dari segi pembahasan dalam hierarki kita panggil lah dalam dakwah. Maknanya keperluan kita dalam dakwah ni perlu kepada pembantu. Antara pembantu yang paling sekali adalah orang tu, bukan lah kan. Orang tu antara benda yang maknanya boleh bantu kita. Kita kerja Islam tak padan seorang lah. Kita perlu sana bantuan. Maka bantuan yang terbaik ialah orang yang ada kelayakan. Pada masa itu orang yang ada kelayakan untuk bantu Nabi Musa AS ialah Nabi Harun. Kan di antara istimewa yang kata yang Allah Taala Nabi Musa sebut pada Allah Taala wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Kan takut-takut dia orang nak jaya kamu semua. Aku perlu sangat pada bantuan daripada Nabi Harun AS yang di mana dia si kelayakan dia memang dia orang yang petah cakap, dia punya kelancaran dan bercakap agak-agak maknanya percakapan dia telah boleh diterima oleh orang lain. Kita semua di antara benda-benda yang Nabi Musa AS minta kepada Allah Ta'ala sebagai persiapan untuk berdepan dengan bukan orang biasa ni.
berdepan Fir'aun, bapa pada segala pembesar pada masa itu. Kalau kampung biasa tak, dia nak depan orang lima perlu kepada kelengkapan, perlu pada ilmu, perlu pada sokongan, perlu pada bantuan dan sebagainya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala terima cadangan ataupun permintaan daripada Musa AS. Qala sanashuddu 'aduka bi akhika wa naj'alakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. Dia Allah Ta'ala berfirman, kami akan menguatkan kau pembantumu dengan saudaramu. Itu terima lah. Kita kata okey, maknanya Allah Ta'ala akan kuatkan pada perjuangan Nabi Musa AS dengan Allah Ta'ala hantar bersama Nabi Musa adalah saudara dia Nabi Harun. Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapainya. Berangkatlah kepada ini kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu, ia akan menang. Tentu semakin sekali Allah Ta'ala pada ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada Musa AS supaya pergi jumpa dia didakwah pada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia tadi. Kemudian Allah Ta'ala bagi kuasa dan mukjizat kepada kita bicara tadilah. Di mana dua dengan mukjizat itu bagi dia tak buat apa. Walaupun dua kerak ni yang berdepan dengan Nabi, berdepan dengan Fir'aun, walaupun dia punya kehebatan berbagai-bagai yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia tak boleh buat apa kepada, tak boleh nak buat apa lah. Walaupun dua orang ni yang tiga tak boleh nak bertindak apa tak boleh, sebab mereka telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang kedua pula Tuhan janji kepada kedua orang mana satu masa Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada ini, kepada Musa dan Nabi Harun dan juga orang Islam pada masa itu. Betul lah itu semua. Akhir sekali yang kita akan baca depan ni insya-Allah Ta'ala, di mana akhir sekali Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi Musa AS dan Fir'aun yang kuat hebat yang kita kenal pada masa itu akhir sekali dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikalahkan Nabi Musa akhir sekali dia tergelar sebagainya. Itulah satu sejarah pada dia sebelum dua orang negeri telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah untuk bagi semangat berjuang dan Allah Ta'ala bekalkan dengan mukjizat, bekalkan dengan benda-benda yang boleh sebagai pelindung diri mereka daripada diri dua-dua daripada ancaman daripada musuh-musuh Allah Ta'ala pada masa itu. Kemudian kita baca sekali lagi. Kemudian apabila sampai sana tuan-tuan, falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara fama sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Maka ketika Musa datang kepadanya mereka dengan membawa mukjizat, kami nyatakan Musa pergilah jumpa dengan Fir'aun. Ni kembali kepada Musa kepada Fir'aun dan juga pembesar-pembesar dia. Sampai sana tuan-tuan semua. Sampai sana Nabi Musa dibekalkan dengan bukti-bukti keterangan ataupun bukti-bukti kebenaran dia. Bawa sana. Kemudian tuan-tuan semua kata dia, qalu ma hadza. Fir'aun ni dan juga pembesar-pembesar dia perlu tengok benda ni berlaku, benda yang luar biasa yang berlaku. Kemudian bagaimana tuan-tuan kemudian nak supaya dia ni benda ni tak dipengaruhi oleh rakyat-rakyat dia. Dia bimbang takut mana kehebatan Musa ini ataupun dia panggil dia ni keterangan Musa takut mempengaruhi dia ni pengikut ataupun rakyat-rakyat Fir'aun ni. Akhir sekali macam mana tuan-tuan semua dia cuba nak sekat supaya benda ni jadi tak merepot kepada rakyat dan sebagainya. Dia katakan pada qalu ma hadza illa sihrun muftara. Pertama sekali dia tak bujah tak gapo. Dia tak bujah tak gapo. Akhir sekali dia kata gapo? Dia kata ni sihir ni. Sihir yang direka-reka sebenarnya. Bukan kebenaran gapo dak. Ini tentu semua kaedah yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Apabila dia tak boleh berdepan dengan kebenaran, kadang-kadang dia guna media masa dia gapo semua nak sekat supaya orang boleh jangan terima kebenaran orang lain dengan tuduh dengan berbagai-bagai. Di antara benda yang dia tuduh pada Musa ialah sihrul muftara. Ini benda sahih, ini bukan benda buat-buat benda sahih, bukan benda-benda kebenaran gapo dak. Ini antara tentu semua kaedah yang selalu digunakan. Kalau tuan-tuan sering bukan Fir'aun ni sajalah, dan Fir'aun anak-anak dia sampai lain begitulah.
Apabila dia tak boleh berdepan kebenaran, dia kata bukan-bukan kan. Antara dalam kisah disebut sihrul muftara. Satu. Yang kedua dia kata, wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dulu. Tak ada dulu gini ni. Kan? Orang tua kita tak ada orang-orang gini kata gitu kan. Kita tu bukan masalah orang tua, kebenaran tak semestinya orang tua kan. Kalau ke mana? Kan? Macam kafir musyrikin support dah mangin dah. Pun Nabi SAW dakwah dah. Datuk nenek kan tak ada barang gini. Yang tak ada dulu baru barang gini kan. Inilah kalimah yang sama apa dia ni yang digunakan pakai oleh orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala sudah dulu lagi. Kan? Dia kata barang-barang tak ada dulu ni. How dah bincang datuk nenek kita tak ada barang gini. Ini itu tersebut kalau yang dia cuba nak meyakinkan masyarakat supaya jangan terima dakwah ataupun risalah yang daripada Musa AS. Yang pertama sekali dia tuduh bukan-bukan mengatakan bahawa inilah sihir nyata. Yang kedua pula ialah dia kata barang baru ni, barang bid'ah kita panggil kan. Orang tua kita tak ada buat barang-barang gini. Dia kata gitu. Kemudian Nabi Musa bila berdepan dia orang ni, Nabi Musa tak ada tentera nak lawan ke apa, tak ada. Yang adanya Tuhan lah. Bila orang tolak dakwah dia, orang tolak risalah yang dibuat oleh dia, maka apa yang dia kata? Qala Musa, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihu az-zalimun. Dan dia Musa menjawab, dan Musa menjawab lah. Bila dia tolak kebenaran dari Musa kata Tuhan itu lebih mengetahui siapa yang layak membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Tak apalah dia mahu taksir ke apa semua. Yang penting Tuhan mahu mengetahui siapa yang sebenarnya yang bawa petunjuk dan siapa sebenarnya yang bawa kesesatan. Kan? Cuma tengok Nabi Musa ni dia cakap, dia tak tuduh direct lah. Dia kata Tuhan yang mahu tahu siapa yang benar mu ataupun aku benar, dan siapa yang bawa kebenaran, dan siapa yang apa dia bagaimana keadaan yang akan berlaku masa depan. Orang tolak kebenaran. Kan? Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Tak apa kata Musa AS, Tuhan yang lebih tahu siapa yang bawa kebenaran. Kalau kamu tak terima kebenaran, kamu tolak dengan alasan-alasan yang berbagai-bagai, tak apa Nabi Musa kata Tuhan mahu mengetahui siapa sebenarnya yang bawa petunjuk dan siapa sebenarnya apa yang akan menerima akibat yang molek pada masa depan. Kemudian Nabi Musa sebut innahu la yuflihu az-zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Terus semua ayat ni sebenarnya orang zalim ni dalam Facebook ayat ni lagu-lagu mana hebat macam mana sekalipun dia Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk, tidak akan beri kebenaran kepada dia orang. Sebab itulah kita tengok mana-mana negara pemimpin yang zalim ni memang kadang-kadang dia tak boleh urus negara. Kan? Allah Ta'ala tak tunjuk jalan molek dia untuk mengurus negara dan sebagainya. Setiap kali dia buat projek tu kadang-kadang gagal. Setiap kali pendekatan yang bawa kadang-kadang gagal. Sebab apa? Tuhan Muslim dah kata innahu la yuflihu az-zalimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak beri kejayaan kepada orang yang sesungguhnya tidak berjaya orang zalim. Sebab itulah tentu semua maknanya kezaliman antara sifat yang paling teruk lah. Sehingga adalah ayat yang Allah Ta'ala sebut maknanya kezaliman mana-mana orang yang menghiasi hidup dia dengan kezaliman pasti tidak akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia mengurus kehidupan dia pribadi pun tak jaya, apatah lagi dia mengurus kerajaan atau mengurus negara dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Sebab kezaliman Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah, tidak akan bagi apa dia perkataan yang terbaik untuk membawa kejayaan. Kan? Inilah antara ucapan yang disebut oleh Nabi Musa AS kepada Fir'aun. Kalau kamu taksir maknanya tolak kebenaran itu orang zalim. Kan? Akhir sekali kita kata innahu la yuflihu az-zalimun. Okay. Kemudian kita disini lagi dah. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'ukir li ya Haman 'ala ad-din faj'al li sur'an la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Kita tengok bagaimana sikap Fir'aun. Kan? Kesombongan dia cuba tengok kan. Dia sombong kemudian macam mana sikap dia sebenarnya kan. Dan Fir'aun berkata wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain daripada aku. Tengok dia cuba nak meyakinkan apa dia ada pengikut-pengikut dia. Kemudian Nabi Musa kata di sana ada Tuhan.
selain daripada Fir'aun, Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagainya. Maka Fir'aun masa itu bagaimana dia nak meyakinkan apa dia ni, pengikut-pengikut dia sebut ke apa dia? Dia kata, wahai ya ayuhal mala' ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Setahu aku tidak ada Tuhan yang disemua selain daripada aku. Tak ada orang lain. Ini satu benda yang pelik ni. Satu benda yang luar biasa ni. Kamu tahu dah maknanya aku adalah Tuhan yang sepatutnya disemua, bukan orang lain. Maka kata dia, bakarlah tanah-tanah liat untukku wahai Haman. Kemudian buatlah bangunan yang tinggi untukku agar dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan aku yakin bahawa dia termasuk pendusta. Kononnya maknanya dia nak tunjuk orang kata dia betul kan. Dia perintah kepada Haman ni memang mata diri dia lah. Orang perancang yang kita hamba kan, minta supaya apa dia ni, minta supaya apa dia ni dia buat apa dia bakar bakar tanah itu, kemudian buat bangunan setinggi-tingginya. Kononnya kita dah nak tengok bagaimana Tuhan Musa ni. Kan? Ni satu bentuk pura-pura dia orang lah. Satu bentuk dia orang kononnya apa dia nak meyakinkan rakyat dia bahawasanya apa yang Nabi Musa ni bawa adalah satu benda yang tidak betul. Waktu kata dia, wa inni la azunnuhu kadhibi. Aku rasa Musa adalah termasuk dari golongan orang yang dusta. Inilah tuan semua nak cerita bagaimana sikap kan orang yang zalim ini dan kisah ni Fir'aun bagaimana dia cuba nak sikap supaya dakwah ni tak sampai pada masyarakat. Kan, risalah Islam tak sampai pada masyarakat kan. Dia nampak benda tu jelas daripada dia tu. Maka dia guna berbagai-bagai cara bagaimana nak sikap supaya orang tak boleh terima dakwah yang dibawa Nabi Musa AS dengan kata-kata yang dengan perbuatan dan sebagainya. Yang penting bagaimana nak sikap kebenaran yang dibawa Nabi Musa AS. Tapi sebenarnya tuan semua, dia orang dia tahu kebenaran sebenarnya. Dia tahu benda Nabi Musa bawa ni. Sebab apa dia tolong? Sebab apa dia tak sedih sangat, dia cuba halang orang lain daripada menerima kebenaran Nabi Musa ni kerana ada penyakit dia. Antara penyakit ni apa dia ayat yang 39 tu. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia Fir'aun dan bala tenteranya berlaku sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Yang pertama sekali kita tahu semua yang pakai dia tolak kebenaran kerana sikap takabur lah. Sikap takabur kita tahu semua ada satu sikap apa dia mula jadi kita panggil sikap apa dia sifat mula-mula sekali lahir dari dunia penolakan kebenaran. Iaitu yang dibawa oleh Iblis laknatullah alaih. Iblis ni tuan-tuan semua dia tolak Nabi Musa Nabi Adam AS kerana istakbar wastakbar kerana sikap apa takabur dia tolak kebenaran. Sebab itulah saya masuk sebelum ni manusia dia tolak kebenaran dia ada beberapa sifat lah. Yang pertama sekali sikap takabur kadang-kadang sebab dia tolak kebenaran. Yang kedua kadang-kadang dia panggil taklid buta tuli. Tadi atas tadi. Orang tua kita tak buat lagu ni kata dia. Dah, kita ikut orang tua kita dulu. Mari kebenaran kita tak ikut, kita nak ikut orang tua kita dulu. Yang ketiga dia panggil hasad. Hasadan min indi anfusihim. Ini penyakit besar-besar belakang yang tolak kebenaran kerana hasad. Sebab tu orang Yahudi dia tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi hasadan min indi anfusihim, tapi kerana hasad. Yang keempat pula tuan-tuan semua di antaranya adalah kerana hubbud dunia. Kerana kasih pada dunia. Yang kelima pula ialah kita panggil hawa nafsu. Ini di antara 5 perkara yang kita baca Quran, antara punca yang manusia tolak kebenaran. Sini dia sebut di antara tolak kebenaran ialah wastakbara huwa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Dan dia Fir'aun dan bala tenteranya berlaku sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Biasanya orang sombong dia tolak kebenaran lah. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata tanda sombong ialah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang sombong ialah orang yang tolak kebenaran, satu, batarul haqqi. Yang kedua pula ialah wa ghamtun nas, dia hina orang lain. Inilah sifatnya daripada pada Fir'aun dan juga orang jahat dulu kita dah tahu semua. Dia tahu kebenaran agama semua tu, dia tahu mana benar dia benar. Tapi sikap takabur menyebabkan dia ni terhijab daripada menerima kebenaran. Yang kedua pula ialah wa dhannu annahum ilaina la yurja'un.
dan mereka mengira bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang kedua, yang berani tak percaya pada hari akhirat. Kan? Itu yang dia tolak kebenaran bagi dia dunia lah segala-galanya. Kena buat apa semua dunia, tak ada hari akhirat. Ini tentu semua di antara pada punca yang besar sekali yang menyebabkan Fir'aun dan kuncu-kuncu dia menolak kebenaran. Tentu menjadi satu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 40 yang terakhir ini ialah فأخذناه وجنوده ونبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Maka kami seksa dia Fir'aun dan bala tenteranya. Itu yang bertindak selalu tuan-tuan semua. Dia bertindak dengan sikap dia tolak kebenaran. Sikap dia apa? Dia menepikan kebenaran. Sikap dia halang kebenaran supaya sampai pada orang lain ni. Satu bentuk apa dia jenayah yang begitu besar sekali. Akhir sekali Allah Ta'ala kata فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. Allah Ta'ala bertindak padanya dan tentera-tenteranya. Saya nak sebut semua lah. Tentera dia, kenapa tentera dia kena seksual juga? Sebab tentera dia lah yang support jadi Fir'aun. Kalau Fir'aun seorang tak berdebel dia seorang kan. Sebab dia berdebel, dia zalim ke, sebab ada support dia belakang. Sebab tu lah Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bertindak, dia kena belakang. Kena belakang dia dan juga tentera dia. Fanabaznahum fil yam, Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam air laut. Cuba tengok air laut ni adalah tentera Allah Ta'ala. Air laut ni lah kita baca di pihak permulaan tu dia adalah penyelamat kepada Musa AS. Kan? Dan air laut ni juga kita tengok dalam ayat ni adalah yang membinasakan apa dia, yang tenggelamkan apa dia, Fir'aun laknatullah alaih. Itu semua kuasa Tuhan. Kata boleh guna tentera dia, air laut dan semua ni sama ada untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Kalau sebelum ni saya sebut tadi, maknanya Allah Ta'ala selamat Nabi Musa dan sebab air laut ni juga, maka air laut ni juga Allah Ta'ala boleh guna untuk binasa orang yang ingkar dia. Fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Allah Ta'ala kata, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan yang zalim. Wahai manusia semua, perhatilah kan. Benda sama ke bulan kalau kita mempunyai sifat yang sama kan. Orang zalim itulah kesudahan dia. Perhatilah, ambil ibrah lah, ambil iktibar lah dengan apa yang berlaku, di mana kezaliman kesudahan dia adalah satu kebinasaan yang akan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali kita sahabilah kisah pada dia ni, ranak tamadun yang begitu besar yang dibina oleh Fir'aun kan, kerana diraka kepada Allah Ta'ala. Akhir sekali ranak habis dengan dibangkit Nabi Musa AS. Setakat tadi insyaAllah kita sama-sama insyaAllah. Selesai saya rasa sikit sebanyak kaitan dengan kisah Nabi Musa AS. Cuma ada sikit lagi lah. Okey, kita akan sama semula. Dan setakat telah mengetahui, moga-moga kita dapat manfaat bersama insyaAllah Ta'ala. Kita boleh dengar bagaimana perjuangan Nabi Musa AS, sejarah pelantikan sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala berkahkan dia berdepan dengan Fir'aun, dan bagaimana tindak tanduk Fir'aun apabila berdepan dengan dakwah dia bawa Nabi Musa AS, dan bagaimana pengakhiran kesudahan Fir'aun yang dikatakan orang yang maha zalim yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat telah untuk ini, moga kita dapat memohon bersama yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli-nar. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.